اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in muka surah 64, petok atas sekali. Di baris yang kedua tu, petok atas sekali, baris yang kedua. Wa bimauti muslimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa bimauti muslimin ghairi syahidin. Itu dalam Fathul Mu'in, terjemahan di sebelah tu. Dan kematian seorang muslim yang bukan mati syahid. Wa bimauti muslimin ghairi syahidin. Dan kematian seorang muslim yang bukan mati syahid. Ini perkara yang keenam yang mewajibkan mandi. Yang pertama dahulu keluar mani, yang kedua bersetubuh, yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima wiladah, diri beranak, kemudian yang keenam mati. Perkara yang mewajibkan mandi yang keenam iaitu mati. Mati yang bukan mati syahid. Yang bukan mati syahid, dia apabila itlaq sebut syahid, di sini mati yang bukan mati syahid. Adapun mati syahid, diharamkan kita memandikan akan jenazah yang mati syahid. Diharamkan memandikan akan jenazah yang mati syahid. Kerana darah orang yang mati syahid menjadi saksi di hari akhirat. Mereka akan dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan badannya berdarah, dan darah yang keluar tu lebih wangi daripada wangian kasturi lagi. Jadi orang yang mati syahid diharamkan dimandikan jenazah dan tidak disembahyangkan. Orang yang mati syahid tidak disembahyangkan, kerana orang yang mati syahid ini ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak perlu lagi kepada doa orang-orang yang hidup. Sebab orang mati syahid ni orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila itlaqkan syahid, bila diitlaqkan syahid, syahid mana tidak dinyatakan. Walha syahid ada 3. Ada satu syahid dunia, satunya dunia dan akhirah, satunya syahid akhirah.
tetapi tidak dikaitkan dengan syahid mana-mana. Tidak dikaitkan syahid mana-mana, hanya didatangkan syahid sahaja. Dia panggil itlaq. Itlaq ni tak kaitkan, tak sakutkan syahid mana, maka kena kepada syahid dunia. Kena kepada syahid dunia. Ini pada persoalan dalam bab fiqh. Orang yang mati syahid diharamkan kita memandikan dia, tapi disebut syahid sahaja. Bila itlaq syahid, kena kepada syahid dunia. Adapun apabila bicara syuhada yang lepas daripada persoalan barzakh, yang mana pandangan yang muktamad, yang lepas daripada persoalan barzakh adalah para anbiya dan para syuhada. Dua golongan ni sahaja yang lepas daripada persoalan barzakh. Yang pertama para anbiya, yang kedua para syuhada. Jadi syuhada, orang yang mati syahid di sini kena kepada siapa? Orang yang mati syahid dunia dan akhirah. Situ pula. Pergi pula kepada orang yang mati syahid. Dia dapat bagi syafaah kepada 70 orang ahli keluarga di padang mahsyar. Orang yang mati syahid dapat bagi syafaah kepada 70 orang ahli keluarga di padang mahsyar. Ni orang yang mati syahid dunia dan akhirah. Kita bicara sekarang berkaitan dengan hukum fiqh. Orang yang mati syahid tidak diwajibkan memandikan jenazah, bahkan diharamkan memandikan jenazah. Itlaq syahid kena kepada syahid dunia. Sama ada dunia sahaja ataupun dunia dan akhirah. Nak situ. Sama ada dunia saja ataupun dunia dan akhirah. Adapun hak lepas daripada soalan barzakh, para anbiya, para syuhada adalah orang yang mati syahid dunia dan akhirah. Dapat bagi syafaah kepada 70 orang ahli keluarga di padang mahsyar, syahid dunia dan akhirah. Mana mati syahid dunia? Mana mati syahid dunia dan akhirah? Manakah mati syahid akhirah? Mati syahid dunia, orang yang mati syahid dalam peperangan, syahid ma'rakah dipanggil. Mati syahid dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sama ada berlawan dengan orang kafir ataupun berlawan dengan burah pendahaka di kalangan orang Islam. Ini orang yang mati syahid dunia. Orang yang mati syahid dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mati di medan perang sabir akan orang kafir. Ataupun mati itu bukan di medan perang. Matinya selepas daripada balik ke rumah dalam keadaan tenang dengan kecederaan pada masa berlakunya peperangan. Mati dalam peperangan ataupun mati di rumah selepas perang dalam keadaan tenang. Hal keadaan dia tenang. Dan mati sampai ke rumah tu tak lamalah. Tapi kalau sakit dia lama, mari kerana kecederaan ketika peperangan, tapi sakit lama duduk di rumah, itu tidak dihukumkan syahid dunia. Tidak dihukumkan syahid dunia.
Yang mana tidak dimandikan jenazah, bahkan diharamkan memandikan jenazah. Jadi mati syahid dunia ni syahid ma'rakah dalam peperangan, perang Sabir dengan orang kafir, mati dalam peperangan atau mati selepas peperangan kerana kecederaan yang parah dalam peperangan tersebut. Tapi kecederaannya parah, sakitnya lama duduk di rumah, tu bila dia mati tak masuk dalam mati syahid dunia yang diharamkan dimandikan jenazah. Kemudian nak dapat nak lepas daripada soalan barzah sebagaimana para anbiya, nak dapat bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga syahid dunia dan akhirah. Zahir dunia mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Akhirahnya macam mana? Hati dia semata-mata kerana Allah. Itu syahid dunia dan akhirah. Adapun dia mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah, syahid dunia, tetapi niat dia kerana selain daripada Allah, dia hanya dapat syahid dunia, jenazahnya diharamkan dimandikan, tapi akhirahnya tidak ada bahagian sebab dia bukan niat kosak kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang seumpama ni akan masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata tak lepas daripada soalan barzah, bukan kata boleh bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga, bahkan dia sendiri pun masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hukum dunianya mati syahid sebab mati dalam peperangan, maka jenazahnya haram dimandikan. Itu hanya syahid dunia. Serta hatinya kerana Allah, nak menegakkan agama Allah. Barulah dunia dan akhirah. Ni barulah lepas daripada soalan barzah, ni barulah dapat bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga. Tapi kita bicara sekarang, bicara pekoh. Maka bicaranya ni syahid di sini syahid dunia. Sama ada dunia saja ataupun dunia dan akhirah. Adapun mati syahid akhirah, tu dimandikan jenazah. Tu dimandikan jenazah. Mana syahid akhirahnya? Mati beranak, mati kemalangan, mati terkejut, mati penyakit wabak, mati penyakit cerek-berek. Ni syahid akhirah. Ni wajib dimandikan. Mana syahid akhirah? Orang mati penyakit wabak qawi, itu syahid akhirah. Jenazahnya wajib dimandikan. Tidak dimandikan kerana apa? Kerana kemudaratan. Itu bicara lain. Bukan orang yang mati COVID tidak dimandikan kerana syahid dunia, bukan. Itu syahid akhirah, wajib dimandikan. Tapi kenapa tidak dimandikan? Kerana ada mudarat lain. Itu bicara lain tu. Orang mati COVID tidak dimandikan kenapa? Kerana syahid dunia. Syahid dunia ni mati dalam peperangan fi sabilillah. Itu syahid dunia yang jenazahnya haram dimandikan dan disembahyangkan. Orang mati COVID ni syahid akhirah, wajib dimandikan, tapi tidak dimandikan kerana mudarat, tapi disembahyangkan. Ke mati COVID tak disembahyangkan? Kalau syahid dunia mati COVID, bukan kata mandi, sembahyang pun tak boleh. Tapi orang mati COVID sembahyang tak jenazah dia? Disembahyangkan. Disembahyangkan. Tidak dimandikan kerana ada mudarat. Boleh. Tukang ceramah. Tukang ceramah karu. Orang mati COVID ni mati syahid dunia. Sebab itulah tidak dimandikan jenazah kerana mati syahid. Allah.
Syahid akhirah dia panggil. Jenazahnya wajib dimandikan macam biasa dan wajib disembahyangkan macam biasa. Cuma tidak dimandikan kerana ada mudarat, tu bicara lain. Itu dipanggil syahid akhirah. Syahid akhirah ni diringankan persoalan barzah. Syahid akhirah diringankan persoalan barzah. Dia persoalan barzah ni hak pandangan yang muktamad, yang terlepas dari persoalan barzah, maka terlepas daripada azab barzah. Yang terlepas dari persoalan barzah, para anbiya dan para syuhada. Syahid dunia dan akhirat tadi. Adapun mati syahid akhirah, orang yang baca qul huwallah dalam sakit mati 100 kali, hak tu pandangan muktamad tidak lepas dari persoalan barzah, tapi persoalan barzah yang ringan, maka lepas jugalah. Tapi ada persoalan barzah yang ringan, bila ringan lepaslah, tapi ada persoalan. Itu pandangan yang muktamad. Walaupun satu pandangan mengatakan termasuk para anbiya, para syuhada, syahid akhirah sama. Orang mati mana dalam sakit bawa pada mati dia baca kalau 100 kali, termasuk hak langsung tidak kena persoalan barzah. Itu bukan pandangan muktamad. Pandangan muktamad yang langsung tidak kena persoalan barzah adalah para anbiya dan para syuhada. 2 golongan saja. Pada ni. Lain daripada tu, dikena persoalan barzah, persoalan yang ringan. Orang yang murabit, orang yang jaga sempadan, kena persoalan barzah yang ringan. Orang yang melazimi baca surah Tabarakah, melazimi baca surah Sajdah tiap-tiap malam, bermula daripada dia mengetahui kelebihan tersebut, sama jugalah diringankan persoalan barzah, bukan lepas atas pandangan yang muktamad. Pandai ni. Tapi satu mengatakan tak kena juga persoalan barzah. Tapi hak tak kena persoalan barzah, hak kata anbiya syuhada, orang yang mati syahid dunia dan akhirah, yang dapat bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga. Tinggi kedudukan di sisi Allah. Para syuhada, orang mati syahid dunia dan akhirat. Nak dapat kedudukan ni bukan semangat di mulut je. Matlamat mati syahid, matlamat mati syahid, belajar fardu ainnya tidak. Ni semangat kosong. Ni orang mati syahid makrakah ni tak kena persoalan barzah sebagaimana para anbiya. Para anbiya, para syuhada sama-sama tak kena persoalan barzah langsung. Jadi tinggi ni kedudukan syuhada ni. Orang mati syahid dunia dan akhirat. Orang macam mana nak dapat kedudukan ni? Orang yang semangat kosong. Belajar fardu ain pun tidak. Masjid surau pun tak mari. Melainkan kalau BBQ, ramailah marinya. Semangatlah BBQ. Betul tak? Salah sebut tu perkataan lain tu. BBQ tak? Ramai, semangat. Kami matlamat mati syahid. Ilmunya macam mana, amalnya macam mana, tidak ada. Semangat kosong. Bayangkan boleh bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga daripada mahsyar. Padan. Boleh bagi syafaat 70 orang ahli keluarga. Yang mana orang-orang Palestin, mereka sangat berharap kepada ganjaran ni. Sebab apa? Sebab di kalangan keluarga mereka ada yang mati syahid lawan dengan ada Yahudi laknatullah. Mereka ni harap ni. Mereka harap sangat. Sebab apa? Sebab keluarga mereka ada yang mati syahid. Tapi boleh bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga. Orang yang macam mana? Cuba tengok. Tentera-tentera Islam
yang mati syahid dalam peperangan. Tak usah tengok hak sahabat radhiyallahu anhum lah, itu label hak paling atas. Tengok tentera-tentera khalifah Islam yang kemudian, macam mana ilmu mereka, agama mereka, ibadah mereka macam mana. Faham tak ni? Hak menjadi tentera-tentera Islam yang mati syahid dan menegakkan agama Allah. Macam mana kedudukan ilmu amal mereka, hubungan mereka dengan Allah. Kalau majlis surah belajar pada ain pun tak menitah. Mati syahid, mati syahid. Itu bohong orang panggil tu. Itu bukan. Nak dapat syahid dunia dan akhirat. Takut syahid dunia pun tak dapat. Jembung dengan musuh tembak lagi dulu itu. Dok, semangat ni nak dapat nama tinggi. Akidah tak betul, niat tak betul, dapatlah syahid dunia. Jenazahnya tidak dimandikan, tapi akhirahnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa ni? Syahid dunia yang tidak dimandikan, bukan diharamkan mandi. Syahid dunia saja. Hak sebut tadi ni syahid dunia dan akhirah. Hak lepas daripada persoalan barzah bersama dengan para anbiya, syahid dunia dan akhirah yang dapat bagi syafaat kepada keluarga 70 orang. Tapi di sini bicara yang bukan mati syahid, yang bukan mati syahid dunia. Sama ada dunia sahaja ataupun dunia dan akhirah. Hak di sisi akhirah itu masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak berkaitan dengan kematian. Mati perkara yang kelima yang mewajibkan mandi. Termasuk dihukumkan mati ni hak mati dalam kandungan ibu 6 bulan ke atas, sama je hukum dia. Dipanggil mati seorang muslim. Muslimnya mana? Mati dalam perut ibu. Muslim yang dipusakai daripada ibu dan bapa. Muslim itu. Jadi mati ni, sebut kata mati, termasuk hak mati dalam perut ibu 6 bulan ke atas. Itu dipanggil kematian. Adapun guguran itu 6 bulan ke bawah. Itu dipanggil guguran. As-saktu, as-siktu, as-suktu dia panggil. Itu guguran 6 bulan ke bawah. Kau panggil guguran. Maka guguran barulah timbul yang dihukumkan seperti kematian. Hak macam mana baru timbul? Dipanggil kematian hukman pada hukum. Hak guguran yang macam mana? Tapi guguran as-saktu suktu ni mati dalam perut ibu sebelum 6 bulan. 6 bulan ke atas ni mauti muslimin. Mati seorang Islam termasuk hak mati 6 bulan ke atas dalam kandungan ibu. Muslimnya di mana? Muslim yang dipusakai daripada ibu dan bapa. Muslim yang dipusakai daripada ibu dan bapa. Muslim itu. Kan Islam kita warisi. Iman yang tidak warisi itu kita maklum. Jadi Islam budak dapur ibu ni Islam mana? Islam yang diwarisi daripada ibu dan bapa. Hak 6 bulan ke atas. Dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, dikebumikan. Dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, dikebumikan. 4 kewajipan tajhizkan jenazah. Ada ni. Mandi, kapang, sembahyang, kebumi. Hak 6 bulan ke atas. Hak 6 bulan ke bawah tu barulah bicara lain berkaitan dengan guguran. 6 bulan ke bawah itu bicara guguran. Hak kematian adalah 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas. Itu dipanggil kematian. Mati seorang muslim 6 bulan ke atas. Hak kandungan dapur ibu 6 bulan ke atas. Hak 6 bulan ke bawah, kalau ada tanda hidup selepas daripada
keluar. Bukan tanda hidup dalam perut, selepas dia keluar. Walaupun keluar tu keluar tak habis lagi keluarnya, baru keluar separuh sekalipun, tapi ada tanda hidup. Ada tanda hidup. Tanda hidup ni suara ke, tanda hidup ni bernafas ke. Selepas keluar ni, bukan dalam perut. Dalam perut dicek tu dah kira lepas dia keluar. Tapi keluar walaupun tak habis lagi, keluar separuh, tapi bunyi suara, itu tanda hidup. Bunyi suara tu tanda hidup. Ataupun bernafas, itu tanda hidup. Kalau semata-mata bergerak, hak tu kalau lepas dah habis keluar bergerak, hak tu buat tanda hidup. Masa keluar dia tak kira, sebab dia belum berpisah lagi. Bergerak tu mungkin bergerak tu macam-macam lah. Tapi kalau bersuara ataupun bernafas, walaupun belum habis keluar, dikira hidup dah. Ni tanda hidup selepas keluar. Walaupun belum habis keluar, baru belum habis berpisah, keluar separuh, tapi dia berbunyi suara. Apa dia ni? Dihukumkan sudah hidup. Maka wajib dimandikan, dikapankan, disembahyang dan dikebumikan. 6 bulan ke bawah. 6 bulan ke atas, senyap pun tetap hukumnya macam orang tua, orang dewasa. 6 bulan ke atas tak ada bicara bab tanda hidup ataupun tak ada bicara. Kalau 6 bulan ke atas, atas pandangan yang muktamad. Atas pandangan muktamad, pandangan Syekh Ramli, pandangan Syekh Ibnu Hajar, pandangan Zakir Ansari, tetap tak boleh semayang walaupun 6 bulan ke atas kalau tak ada tanda hidup. Itu bukan pandangan muktamad. Di pandangan muktamad 6 bulan ke atas walaupun tidak ada tanda hidup sekalipun. 6 bulan ke bawah boleh bicara ada tanda hidup ataupun tidak. Kalau 6 bulan ke bawah tidak ada tanda hidup, keluar tu senyap dah, tak bunyi dah, tak ada nafas, tak ada apa dah. Tapi sudah cukup 4 bulan, sudah cukup 4 bulan. Dia dalam kitab sebut 4 bulan. Dan kitab sebut 4 bulan ni, dia tak qaid 4 bulan sebenarnya. Dia kira zahir kejadian. Zahir kejadian. Ada tubuh, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Tapi ghalib zahir kejadian ni 4 bulan. Ghalib dia. Tapi tak syarat 4 bulan. Disyarat zahir kejadian. Ada tubuh, kepala, tangan, kaki. Tapi tidak ada tanda hidup. Kita kata 4 bulan hingga 6 bulan lah. Letak 4 bulan mudah. Tapi sebenarnya bukan 4 bulan. Dikira kepada zahir kejadian manusia. Ada tubuh, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Itu zahir kejadian. Tapi ghalibnya 4 bulan. Jadi 4 hingga 6 bulan. Tapi tidak ada tanda hidup. Tidak ada tanda hidup. Keluar tu tidak bunyi apa-apa dan tidak bernafas apa-apa pun. Lepas keluar tu. Faham tak ni? Maka hanya diwajibkan memandikan, mengkapankan, mengkebumikan. Tidak boleh disembahyangkan. Tidak boleh disembahyangkan. 6 bulan ke atas dalam kandungan ibu, hukum mati biasa. Wajib 4 perkara. Kita biasa bicara di sini, wajib mandi, kapan, sembahyang, ke bumi. Tak ada ni. Kalau 6 bulan ke bawah, 6 bulan ke atas ni walaupun tidak ada tanda hidup. Tak ada. Mana mati dalam perut lah kita kata. Keluar tu senyap dah. Wajib diuruskan sebagaimana orang tua lain. Sama je. Kalau 6 bulan ke atas. 6 bulan ke bawah, 6 bulan hingga 4 bulan. Mana sudah zahir kejadian. Ada tanda hidup ke tak? Bersuara selepas keluar ataupun bernafas selepas keluar. Ada tanda hidup. Maka samalah wajib diuruskan 4 perkara. Mandi, kapan, semai ke bumi. Tapi kalau 6 bulan ke bawah, zahir kejadian, 4 bulan ke atas ghalib dia, tak ada tanda hidup. Mati dalam perut kita kata. Hanya wajib dimandikan, dikapankan, dikebumikan juga, tidak boleh disembahyangkan, bahkan haram disembahyangkan. Adapun kalau guguran tu mudghah, daging seketul
yang belum zahir kejadian laginya, hanya sunat dibungkus-bungkus, dikebumikan, sunat saja. Digi buang tong sapoh pun tak ada dosa apa pun. Guguran keluar daging seketu, tapi belum nyata lagi kejadian manusia. Tapi besar dah daging ni. Ya, betul macam mana? Dibubuh dalam plastik hitam, dibuang tong sapoh. Ada ni. Jadi hak belum zahir kejadian, sunat dibungkus dan dikebumikan. Sunat dibungkus dan dikebumikan, gitu ya. Sunat. Mana kalau dibuh dalam plastik sapoh, digi buang tong sapoh, busuklah jadinya. Sunat jua. Ada ni. Tapi jangan buat begitu. Jangan buat begitu. Pergi tanamlah. Buku tanam. Tapi buku ke tanam ke sunat? Tapi buku tanam lah. Sama juga kalau ada anggota yang terputus masa hidup, sama juga. Buku kemudian tanam, buku kemudian tanam. Jangan buang tong sapoh. Suami dia kaki kena potong. Lepas tu doktor cerita tu beri kepada isteri dia. Lepas tu lama-lama tak ada dah di tangan isteri tu. Dah pakai mana tadi? Pergi buang tong sapoh. Oh, kata jenis sungguh. Ambil. Buku tanam. Tanam mana? Jangan tanam kubur. Tanam kubur kejut pula kan jumpa kaki orangnya. Tanamlah belakang rumah tu. Jangan tanam kubur tu. Tanam bukan tanam kubur. Kalau guguran tadi kan hok daging seketu tu, tanam belakang rumah lah, bukan kita tanam kubur. Tanam kubur susah pula gigi kan. Orang ni gali nak tanam jenazah lain, jumpa kaki, panggil polis pula, cek kaki siapa. Tu bukan tanam kubur, tanam belakang rumah lah. Dia tanam kubur dok sekarang, kata dah jangan tanam kubur, kata. Kalau nak tanam kubur, tanam nu hujung-hujung pagar. Dia tanam atas kubur kan, tengah kubur kan. Tahu di keluarga hak tuan kubur tu marah pula dah. Kenapa kamu tanam kaki tu atas kubur keluarga dia? Kaki dia kata, kalau tanam tak apa juga ni kaki. Dia takut kaki tu jenjah bawah tu nah. Kaki kan takut digenjah bawah tu. Dia kata kenapa kamu kita tanam atas kubur kan? Kata dah lah, kata tanam belakang rumah sudah. Tak belakang rumah sudah lah. Nak tanam kubur, tanahlah tepi pagar tu. Di tanah atas kubur kan, hok ke bumi dah. Marah dia keluarga. Tanah belakang rumah je. Lepas tu mandi dak kaki. Mandi, marah dia hok tuang dia hidup mulai ada di mandi dah kaki dia. Macam mati dah tuang. Dak mana mandi kat mana? Kan kalau kita mandi kaki tu, lepas tu semacam jenazah. Lepas tu hok tuang hidup kan, nak letak mana pula tuang dia tu? Marah lah tuang dia tu. Pergi mandi, pergi semayang. Tak ada mandi, tak ada kapang, tak ada semayang. Hanya sunat buku, sunat tanam. Tanam di mana? Tanam belakang rumah. Gitu je. Ada ni. Hak ni cerita bab guguran, mana belum zahir kejadian. Sama juga dengan anggota-anggota yang terpotong pada masih hidup. Sunat buku, kemudian tanam. Macam orang buat ke tu lah, panggil apa tu? Hok beranak tu panggil apa? Terbuni apa? Terbuning apa? Apa dia? Uri. Itulah hok. Kan orang ibu dah bekas tu, ibu kumolek tu tanam. Gitulah juga. Samalah lebih kurang lah. Mana? Tutup bukan bagi kapang tu. Mana buku kemudian tanam. Sama dengan hok kalau kata guguran tu daging yang belum zahir kejadian. Zahir kejadian dah 4 bulan ke atas, tapi tidak ada tanda hidup, wajib dimandikan, dikapankan, dikebumikan di perkuburan orang Islam. Cuma tak boleh semayang.
Tapi kalau zahir kejadian 4 bulan ke atas, zahir ni hidup dia keluar tu bersuara ataupun bernapas, maka wajib 4 perkara: mandi, kafan, sembahyang dan ke bumi. Ini hukum dia. Ada ni. Kemudian kita bicara kembali berkaitan dengan mandi. Dimandikan ni walaupun jenazah tu jenazah yang kembung dah duduk dalam air kerana lemah, sekalipun wajib dimandikan. Sebab apa? Waktu bukan dimandikan, termandi dia panggil. Sebab tu kalau jenazah tu terdedah di tengah padang, kena hujan, tidak memada, sebab hanya termandi, bukan dimandikan. Sekarang ni hak lemah, lebih daripada mandi dah lah, kembung dah jenazah tu, lama dah berendam dalam air tu, wajib dimandikan. Waktu bukan dimandikan, itu termandi dia panggil. Kau panggil apa? Ataupun jenazah tu duduk tengah padang, hujan ni, di padang tu air takung contohnya, tenggelam jenazah dalam air, tak payah mandi, dah wajib dimandikan. Sebab itu belum dimandikan, hanya panggil apa? Termandi ke panggil. Syaratnya dimandikan. Ada ni. Jadi mana kalau lemah tu kena dimandikan. Kemudian jenazah yang dimandikan barulah boleh disembahyangkan, termasuk sembahyang ghaib. Kalau jenazah tu tidak dimandikan, lemah, tak jumpa siapa kesudah, dimakan oleh binatang buah, jenazah tidak dimandikan, tidak ada disembahyangkan, termasuk solat ghaib pun tidak ada, tak boleh. Ada ni, dia mati lemah, tak jumpa siapa kesudah, tak jumpa siapa kesudah, maka tidak ada solat ghaib, sebab tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Sama juga dimakan oleh binatang buah, mana tak ada lah jenazah dia, tapi matilah, tidak disembahyangkan, sembahyang ghaib lah, tidak disembahyangkan. Sebab apa? Sebab tidak dimandikan. Dimandikan barulah boleh disembahyangkan, termasuk sembahyang ghaib. Sebab tu syarat kita nak sembahyang ghaib, jenazah jauh ni, kita kena mengetahui bahawa sudah dimandikan di tempat mereka, barulah kita boleh sembahyang ghaib. Dapat berita kematian, okey, kita sembahyang ghaib, nanti dulu kena dapatkan maklumat jenazah di tempat kematian, jenazah tu dimandikan ataupun belum. Syaratnya dimandikan terlebih dahulu, barulah disembahyangkan. Dan sunat disembahyangkan lepas dikapankan. Kalau belum dikapankan, sudah disembahyangkan, sah, tetapi makruh. Syarat sembahyang jenazah dimandikan, tapi disunatkan sembahyang lepas dikapankan. Sudah dimandikan, sembahyang dah jenazah, kapannya belum, sah dah sembahyang dia, tapi dimakruhkan sebab disunatkan pada jenazah selepas daripada sunat sembahyang jenazah selepas daripada dikapankan. Tapi untuk sos sembahyang jenazah selepas dimandikan. Tapi dimandikan. Dan kita dimandikan oleh jin sekalipun memada. Sebab apa? Sebab jin ni macam manusia juga, dia adalah mukallaf. Malaikat mandikan tidak memada, sebab malaikat bukan mukallaf. Si mati ni ada karamah, dia bangun mandi sendiri memada, sebab dia dalam kitab belaka ni, keramatnya si mati, dia mati, dia bangun, dia mandi sendiri, maka mandi dia sah, boleh disembahyangkan. Itu dalam kitab fiqh. Kemudian siapa yang memandikan? Yang afdalnya dimandikan oleh sejenis. Lelaki memandikan, perempuan dimandikan, sebagaimana Nabi SAW. Siapa yang memandikan jenazah Nabi SAW? Yang memandikan jenazah Nabi SAW adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dibantu oleh Usamah bin Zaid bin Harith. Anda ni
Yang memandikan jenazah Nabi SAW adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dibantu oleh Usamah bin Harith. Bukan Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa jikalau aku boleh undur masa, nescaya aku akan memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau boleh undur masa, maknanya boleh isteri memandikan jenazah suami, dan suami pun boleh memandikan jenazah isteri. Sebab Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, lau mutti qabli la ghasaltuki. Nabi kata, lau mutti qabli la ghasaltuki. Jikalau engkau mati dahulu dari aku, nescaya aku akan memandi engkau ya Aisyah. Ni. Jikalau. Tapi jikalau belum berlaku. Tapi jikalau ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak akan berkata akan perkara yang tidak boleh dilakukan. Maknanya kalau isteri mati, suami boleh memandikan jenazah isteri. Suami mati, isteri boleh memandikan jenazah suami. Tetapi yang aulanya, lelaki memandikan lelaki, perempuan memandikan perempuan, itu lebih aula, lebih afdal. Ada ni. Tapi boleh suami memandikan jenazah isteri, isteri memandikan jenazah suami. Maka kalau suami isteri yang memandikan jenazah, maka tidak ada aurah. Boleh sentuh, boleh melihat kawasan aurah. Cuma disunatkan pakai sarung tangan sahaja untuk supaya memandikan kekal wuduk. Itu saja. Dia kalau memandikan jenazah ada aurah. Faham tak ni? Lelaki-lelaki ada aurah. Kawasan aurah kena pakai sarung tangan. Aurah kena tutup dengan kain batik lepas tu. Faham tak ni? Tapi kalau memandikan tu suami ataupun isteri, tidak ada aurah. Mana? Tidak ada aurah. Dan boleh sentuh kawasan aurah tanpa pakai sarung tangan. Hanya disunatkan pakai sarung tangan. Tidak diwajibkan. Ada ni. Kalau mandi tu suami isteri ataupun isteri akan suami. Malaikat mazhab Hanafi sahaja tidak boleh dimandikan. Suami isteri tidak boleh memandikan jenazah. Itu mazhab Hanafi. Jumhur 3 mazhab boleh. Isteri boleh memandikan jenazah suami, suami boleh memandikan jenazah isteri, tapi tidak aula. Isteri boleh memandikan jenazah suami walaupun isteri sudah berkahwin dengan lelaki lain sekalipun. Ni buah akhir, ni buah akhir. Rasanya sebut dah sebelum ni. Isteri boleh memandikan jenazah arwah suami walaupun isteri ni sudah menjadi isteri orang lain sekalipun. Macam mana? Isteri boleh memandikan jenazah arwah suami walaupun isteri ni sudah menjadi isteri kepada lelaki lain sekalipun. Jangan duk fikir pelik. Hak bini masa muda, hak janda lama, hak tu cerai hidup, tak ada kena-mengena. Hak dia cerai masa muda tu kan, janda lama dia nikah orang lain dah tu. Tiba-tiba tu laki hak kapung tu mati, hak janda lama tu nak mari mandi. Tu cerai hidup, tak ada kena-mengena. Ini cerai mati ni. Cerai mati, faham tak ni? Cerai mati. Maknanya isteri tu isteri si mati. Tapi isteri itu sudah berkahwin dengan lelaki lain. Sekalipun isteri itu masih lagi boleh memandikan suami dia hak mati. Kan? Tak ingat masalah? Ingat dah, sebut dah sebelum ni. Isteri ni suami dia meninggal. Tapi isteri ni dah keadaan hamil. Kejut suami dia meninggal, beranaklah dianya. Bila beranak habis dah. Habis dah. Orang lelaki lain pun sambut selalu. Takut boleh ke orang lain kan. Dia pun okey, saya nak nikah lalu ni. Ni ada dah mas kahwin dia dah ni. Saya suami hak mati tu tak mandi lagi. Awak nak mandi suami awak, saya izinkan nanti. Tapi nikah saya dulu. Mana nikah dulu. Jadi bini orang dah lah. Dia masih lagi boleh memandikan jenazah suami hak mati. Ni viral lah. Viral lah. Ada ni. Ada. Dia sekarang ni dia cerai mati, cerai hidup, janda lama, tak ada kena mengena, hak tu putus dah. Ni cerai mati sekarang ni, suami dia meninggal.
isteri ni dia hamil, iddah dia dengan beranak. Iddah dia dengan beranak. Kan tak ni orang kan hamil kan iddah dia dengan beranak. Suami mati, iddah wafat, isteri ni hamil, iddah dia dengan beranak. Suami dia mati, dia dekat-dekat nak beranak dah. Beranaklah isteri ni. Habis iddah. Habis iddah. Pada ni. Orang lelaki lain mari minta suruh nikah lalu. Nikah lah, tak apa-apa lah. Nanti boleh ke orang lain. Nikah. Nikah molek-molek. Okey, saya izinkan kamu balik mandi suami kamu. Tak mandi lagi di rumah. Oh, nikah dengan lelaki lain dah. Ada. Jadi isteri boleh memandikan jenazah arwah suami walaupun isteri sudah berkahwin dengan lelaki lain dah sekalipun. Bukan 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari hacur lebur dah jenazah suaminya 4 bulan 10 hari. Hak ni isteri habis iddah dengan beranak sebab dia hamil ketika suami dia meninggal. Lepas dia beranak habis iddah kahwin dengan lelaki lain. Jadi isteri kepada lelaki lain masih lagi boleh memandikan suami asal dia hak duduk rumah hak belum dimandikan lagi. Mana? Boleh buat teka tau. Boleh buat teka. Rasanya sebut dah sebelum ni cerita dah. Hak berkaitan dengan isteri boleh memandikan jenazah suami walaupun isteri sudah berkahwin dengan lelaki lain sekalipun. Tapi tetap yang afdal lelaki memandikan lelaki, perempuan memandikan perempuan. Ada ni. Selesailah berkaitan dengan perkara yang keenam yang mewajibkan mandi, mati seorang muslim yang bukan mati syahid. Wa farduhu ayil ghusli syai'ani, dan bermula fardu mandi, rukun mandi wajib ada 2 rukun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.